Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita kepada pembukaan sekolah. Baiklah, untuk pagi ni kita akan belajar mengenai fenomena pantulan bunyi. Kita akan sambung kepada topik kita iaitu unit 6. Kita akan masuk kepada subtopik yang baru iaitu fenomena pantulan bunyi. Fenomena pantulan bunyi cikgu telah ajar pada minggu-minggu yang sebelum ni, tapi tak apa, kita akan buat recap untuk video kali ini sedikit saja mengenai fenomena pantulan bunyi. Harap-harap pelajar 4JIH dapat mendengar dan fokus dengan baik mengenai video ini. Baiklah, fenomena pantulan bunyi kita akan tengok fenomena pantulan bunyi. Fenomena pantulan bunyi ni kalau mengikut buku teks awak, kalau dalam buku teks muka surat tuliskan dulu buku teks muka surat 116 dan 117. 116 dan 117 ada menunjukkan mengenai contoh fenomena pantulan bunyi. Baiklah, nombor 1 bagi fenomena adalah fenomena gema. Nombor 1 adalah fenomena gema. Manakala nombor 2 adalah ultrasonik. Baiklah, ultrasonik. Dan nombor 3 adalah sonar. Kita akan tengok satu persatu apa dia gema, apa dia ultrasonik dan apa dia sonar. Baiklah, untuk ultrasonik, untuk gema ni adalah bunyi. Kita bakal tulis bunyi yang dihasilkan. Gema ni adalah bunyi yang dihasilkan apabila bunyi dipantulkan ke permukaan yang keras. Contoh kita bercakap dekat dinding tu akan pantulkan balik bunyi yang kita hasilkan. Apa contohnya? Contohnya apabila kita menjerit di dalam gua. Bunyi yang dihasilkan setelah kita menjerit tu akan dipantulkan ke telinga kita. Itulah sesuatu yang dipanggil sebagai fenomena gema. Jadi gema ni kita dah faham. Jadi untuk lebih faham, kita akan tengok contoh dalam video seterusnya. Baiklah, kita dah tengok video untuk gema. Apa kata kita tengok kepada ultrasonik pula. Baiklah, kita kena faham apa dia maksud ultrasonik. Okey, ultrasonik maksudnya adalah bunyi yang selalunya dihasilkan. Bunyi yang dihasilkan. Okey, bunyi yang dihasilkan untuk memandu arah. Mengesan sesuatu. Contohnya adalah kalau kita tengok dekat ultrasonik ni, contohnya yang selalu digunakan adalah kelawar. Contoh yang lain adalah ikan lumba-lumba pun menggunakan ultrasonik. Gelombang yang dikeluarkan kemudian akan dipantulkan semula kepada sesuatu dan kita dapat mengesan apa yang berada di hadapan kita. Ini adalah contoh bagi ultrasonik, bunyi yang dihasilkan untuk memandu atau mengesan sesuatu. Bunyi yang dihasilkan untuk memandu atau mengesan sesuatu. Contohnya selalu digunakan oleh kelawar, ikan lumba-lumba, lagi apa dia, dan macam-macam lagi contoh ultrasonik. Kalau dalam bidang perubatan juga digunakan sebagai bunyi ultrasonik ataupun gelombang ultrasonik. Selalunya gelombang ultrasonik ini digunakan untuk mengesan bayi, mengesan bentuk bayi. Jadi kalau kita nak tengok anak seseorang itu sama ada dia lelaki atau perempuan, boleh juga menggunakan gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik ni ada alatan khususnya untuk kita letak dekat perut ibu. Bila kita letak dekat perut ibu, maka dapatlah dikeluarkan satu gambaran dekat skrin yang kita boleh tengok bentuk bayi ni macam mana, sihat ke tak sihat, ada rupanya ke tak, panca inderanya lengkap ke ataupun tidak. Jadi kita akan tengok contoh
video bagi ultrasonik. Jadi mari kita tonton sama-sama. The heart of most ultrasound systems is a device called a transducer, which uses an array of piezoelectric crystals. A piezoelectric crystal vibrates when an electric signal is applied, producing high-frequency sound pressure waves, which we call ultrasound. More importantly, this type of crystal can also work in reverse. It can produce electrical signals when it detects high-frequency sound pressure waves. When a transducer directs ultrasound waves into the body, they pass right through the skin and into the internal anatomy. As the waves encounter tissues with different characteristics and densities, they produce echoes that reflect back to the piezoelectric crystal. This happens more than 1,000 times a second. Returning echoes are converted to electric signals, which a computer converts into points of brightness on the image, corresponding to the anatomic position and the strength of the reflecting echoes. A medical transducer contains a large array of crystals, which allow it to make a series of image lines that, together, form a complete image frame, called a sonogram. In addition, all the crystals are repeatedly activated many times in such a way that a complete image frame is formed around 20 times per second, so that real-time motion is displayed in the ultrasound image. Baiklah, kita dah tengok untuk nombor 1 gema ultrasonik. Mari kita tengok kepada sonar pula. Sonar ataupun gelombang sonar, iaitu teknologi pantulan bunyi. Okay, kita tengok dulu maksudnya. Teknologi pantulan bunyi. Okay, pantulan bunyi yang digunakan untuk mengesan objek di dalam air. Dia lebih kurang macam gelombang ultrasonik, tapi ultrasonik ni dia adalah sesuatu yang dihasilkan. Sama juga ultrasonik ni, dia macam pantulan juga, sebab kita nak tengok macam mana kedudukan yang orang berada di depan kita ataupun untuk memandu arah kita untuk ikan paus. Manakala sonar ni pula, kita nak tengok sonar ni. Sonar ni adalah teknologi pantulan bunyi yang digunakan untuk mengesan objek di dalam air. Dia lebih spesifik lah untuk sonar ni. Sonar ni selalu digunakan oleh kapal selam. Lagi ikan lumba-lumba pun menggunakan juga sonar ni. Ikan lumba-lumba pun menggunakan sonar juga. Lagi kapal selam ni dia menggunakan sonar sebab kalau dalam laut kita capaian penglihatan kita adalah terhad. Kita tak boleh nampak apa-apa yang berada di hadapan kita kalau berada di dalam laut. Jadi mereka menggunakan teknologi pantulan yang dipanggil sebagai sonar. Teknologi sonar ni juga digunakan oleh ikan paus ataupun ikan lumba-lumba, tapi tidaklah dipanggil sebagai teknologi kerana mereka sendiri memang dah ada teknik ataupun pantulan sonar yang mereka ada sendiri. Bagi manusia pula menggunakan teknologi yang dipanggil sebagai teknologi pantulan bunyi ataupun sonar. Jadi untuk lebih faham, mari kita meneliti video yang cikgu sediakan ini. Mari kita tengok sama-sama. Look, you easily found the ship. Do you know how a sonar could locate the sunken ship? It was because of ultrasound. Ultrasounds are sounds having very high frequencies which start from 20,000 hertz. So, is ultrasound used in sonar because of its high frequency? Bingo. You are absolutely correct. Due to its high frequency, an ultrasound can penetrate to a greater depth, thus helping us to locate the depth of the sea, sunken ships, etc. But I'm not able to hear the ultrasound? It is because human beings can hear sound frequencies from 20 hertz to 20,000 hertz. As ultrasounds have frequencies higher than 20,000 hertz, we cannot hear them. Selesai sudah kita melihat video bagi fenomena pantulan bunyi, iaitu nombor 1 gema, nombor 2 ultrasonik dan juga sonar. Lepas ni bolehlah kita differentiate ataupun membezakan
fenomena-fenomena bunyi yang berlaku di sekeliling kita. Jadi sesuatu ataupun fenomena yang berlaku di sekeliling kita adalah lebih kepada gema. Lebih kepada gema. Jadi apa yang saya bercakap ni pun lebih kepada gema. Saya tak boleh mengeluarkan ultrasonik dan juga tak boleh mengeluarkan sonar. Maka dua-dua ini adalah menggunakan teknologi yang terkini. Jadi jangan kita keliru kalau kita terdengar orang kata, oh ni dia menggunakan ultrasonik berbagai-bagai, tapi ultrasonik ni kita tak boleh dengar. Kita boleh gunakan teknologi untuk menggunakan dua-dua fenomena pantulan bunyi bagi ultrasonik dan juga sonar. Jadi sampai sini saja video kita untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.